Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang temuduga Jawatan Pembantu Pertahanan Awam Grade KP19. Saya mendapat komen daripada Jeff Lee. Selamat pagi tuan, bolehkah tuan kongsikan tips temuduga bagi Jawatan Pembantu Pertahanan Awam KP19? Tujuan saya meminta permintaan tersebut ialah disebabkan saya ingin membuat persediaan awal bagi dua jawatan tersebut. Terima kasih tuan. Kali ini saya ingin berkongsikan 8 tips bagaimana anda membuat persediaan untuk menghadapi temuduga Jawatan Pembantu Pertahanan Awam Grade KP19. Dalam video-video lain dalam channel ini ada juga saya sediakan beberapa tips berkaitan dengan cara temuduga, persediaan sebelum hari temuduga, persediaan semasa hari temuduga, dan banyak lagi. Anda boleh semak dalam link yang saya pautkan dalam deskripsi di bawah. Mari bersama dengan saya, kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi sesiapa yang belum mengenali saya Matthew Barin, dan terima kasih kepada semua yang telah subscribe kepada channel ini dan sentiasa menyokong perkongsian yang saya buat. Terima kasih banyak kepada semua subscriber dan juga penonton. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, silakan tekan butang subscribe berwarna merah di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua perkongsian yang saya akan buat di masa akan datang. Tuan-puan, dalam temuduga, sebelum anda pergi temuduga, pastikan buat persediaan yang rapi dan terbaik untuk diri anda. Bukan senang untuk sampai ke peringkat temuduga. Ada rakan-rakan lain yang tidak pernah dipanggil temuduga dan ada juga yang telah dipanggil untuk buat ujian atas talian tapi gagal. Sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga ini, pastikan anda buat persediaan yang sangat rapi dan buatlah yang terbaik untuk diri anda. Yang pertama, berdoa. Sudah pastinya dalam setiap apa yang anda lakukan, anda perlu panjatkan kesyukuran dan mohon keberkatan dan bantuan daripada Yang Maha Esa. Anda boleh berdoa ikut kepercayaan masing-masing dan sebelum hari temuduga, setiap hari anda masukkan dalam doa anda untuk anda diberikan kekuatan, diberikan keyakinan, kemudahan dalam anda menghadapi proses temuduga tersebut kelak. Kita perlu memohon bantuan dan juga keberkatan daripada Yang Maha Esa agar segala apa yang kita buat tersebut, khasnya semasa hari temuduga tersebut, berjalan dengan lancar dan anda boleh melepasi proses temuduga tersebut dengan cemerlang. Yang kedua, kaji tentang jawatan. Anda perlu buat satu kajian yang menyeluruh tentang jawatan tersebut. Bila anda mengkaji tentang jawatan, anda mengetahui tentang gajinya, anda mengetahui tentang grade-nya, kenaikan pangkat macam mana, kemudahan yang disediakan, penempatan yang kelak, tugas-tugasannya apa. Sekiranya anda mengetahui tentang semua perkara ini, maka mudahlah untuk anda menjalankan tugas kelak. Sekiranya anda minat dalam jawatan tersebut, sudah pastinya usaha untuk anda mempelajari ataupun membuat kajian tentang jawatan tersebut berlipat kali ganda. Bila anda bekerja, anda akan melaksanakan tugasan dengan cemerlang sepanjang masa. Yang ketiga, lawati atau kaji tentang organisasi. Dalam perkara ini, anda perlu buat kajian tentang organisasi. Anda perlu lawati organisasi tersebut ataupun anda pergi ke pejabatnya, pejabat yang terdekat supaya anda mengetahui suasana kerjanya macam mana. Anda pergi lihat, buat kajian, tengok carta organisasi. Boleh bertanya dengan mana-mana pegawai yang ada di organisasi tersebut supaya anda meningkatkan tahap keyakinan anda dan meningkatkan pengetahuan tentang organisasi. Bila anda pergi temuduga kelak, ceritakan tentang anda telah membuat persediaan dengan pergi ke organisasi tersebut, pergi ke pejabatnya dan anda buat kajian, anda mengetahui tentang ini dan ceritakan satu ataupun dua cara kerja sekiranya anda dah dapat maklumat tersebut. Yang keempat, kaji isu semasa yang berkaitan dengan pertahanan awam. Contohnya bencana alam, banjir, banjir yang berlaku di kawasan ataupun di tempat anda
temuduga tersebut, malapetaka yang melanda komuniti, ya. Anda perlu kaji tentang isu-isu semasa tersebut dan kaji juga tentang isu-isu yang berkaitan dengan organisasi tempat anda bekerja kelak. Ya, contohnya pertahanan awam ni di bawah kementerian apa? Kalau dulunya pertahanan awam ni di bawah Kementerian Dalam Negeri, tapi sekarang di mana? Anda buatlah kajian. Anda juga perlu mengetahui tentang sistem-sistem yang digunakan oleh pihak pertahanan awam, ataupun agensi pertahanan awam. Sekiranya anda ditempatkan sebagai pembantu pertahanan awam kelak, di manakah anda ditempatkan? Anda perlu kaji tentang isu-isu yang berkaitan tu. Anda kaji tentang apakah isu yang akan melanda, apakah isu yang akan berbangkit, apa yang anda akan lalui kelak. Anda kena kaji semua perkara yang berkaitan dengan pertahanan awam. Banyak dalam portal agensi tersebut pun ada, ya, dalam media massa lain, buat kajian. Tapi kena ingat, dalam temuduga, proses temuduga ni dia tidak lama. Jadi kemungkinan akan ada soalan daripada panel. Contohnya, apakah anda faham tentang SAR, Search and Rescue? Masa temuduga tersebut, masa anda perkenalkan diri tersebut, sebutkan tentang satu ataupun dua sistem yang digunakan oleh pihak pertahanan awam tersebut. Semasa anda kerja kelak, apakah peralatan yang anda akan gunakan, ya? Apa isu-isu yang berkaitan dengan sistem-sistem tersebut, apa kelemahan, kelebihannya dan sebagainya. Boleh buat kajian semua tu. Yang kelima, cari mentor. Mentor ni boleh daripada kalangan penjawat awam jugalah, ya. Mungkin daripada organisasi tersebut, dari agensi pertahanan awam, ya. Mungkin dari agensi badan-badan penguatkuasa. Sebab bila anda dapat mentor, anda boleh dapat banyak maklumat dan juga anda boleh berkongsi pengalaman. Mereka boleh berkongsikan pengalaman pada anda. Mereka juga boleh memberi khidmat nasihat yang secara percuma kepada anda. Secara tidak langsung, tahap keyakinan pada diri anda juga akan meningkat, ya, kerana anda dah berjinak-jinak dengan penjawat awam. Anda juga boleh meningkatkan keyakinan pada diri kerana anda telah berjinak-jinak dengan penjawat awam. Suasana penjawat awam tu dah ada dalam diri anda. Yang keenam, keterampilan diri. Tips yang ini adalah yang sangat penting kerana semasa anda pergi temuduga, dalam 30 saat pertama semasa anda masuk ke dalam bilik temuduga tersebut, anda sebenarnya telah dapat dinilai oleh panel. Panel yang cekap, dia boleh menilai anda dalam masa 30 saat pertama anda masuk tu, ya. Cara anda memberi salam, cara anda ketuk pintu, cara anda masuk, cara anda berjalan, cara anda memberi dokumen, cara anda menyediakan dokumen itu boleh menunjukkan wow factor. Cara anda masuk tu, anda bagi salam tu, dah ada wow factor di situ. Cara anda berkomunikasi dengan panel pada masa temuduga tersebut sangat penting. Dalam temuduga juga jangan hanya berharapkan kepada soalan-soalan, ya. Tidak semua panel akan bertanyakan tentang soalan yang berkaitan dengan tugas, yang berkaitan dengan isu semasa. Tapi anda perlu buat persediaan pada diri anda, iaitu keterampilan diri. Dalam tips temuduga yang saya sediakan dalam channel ini, yang sebelum ini, bagaimana cara anda memperkenalkan diri, itu yang sangat penting. Iaitu bila anda diberi peluang untuk bercakap, anda berkomunikasi dengan panel, di situlah anda memasukkan nilai-nilai yang perlu, nilai-nilai penting yang perlu dinilai oleh panel. Dalam tips ini saya tak dapat berkongsikan terlalu banyak tips sebab bila saya kongsikan kesemuanya, ia akan mengambil durasi yang sangat panjang. Jadi saya kongsikan hanya 8 sahaja, ya. Anda boleh rujuk dalam video-video lain. Yang paling penting tu adalah diri anda, bagaimana anda memberi ekspresi, untuk menarik minat para panel. Yang ketujuh, aktifkan diri anda. Libatkan diri anda dengan aktiviti-aktiviti persatuan, kelab, aktiviti komuniti dan juga aktiviti sukan. Bila anda menjadi seorang yang aktif, sekiranya anda telah bekerja kelak, di sini anda akan membiasakan diri anda berurusan dengan orang ramai, komuniti, persatuan dan sebagainya. Bila anda menjalankan tugas kelak, contohnya ada bencana alam di kampung ABC, anda akan
pergi ke kampung tersebut dengan rakan-rakan setugas anda akan bekerjasama dengan penduduk kampung, agensi lain, persatuan penduduk dan sebagainya. Di sinilah anda akan mengamalkan sifat-sifat tersebut. Bila anda seorang yang aktif, anda dah biasa dengan persatuan, anda dah biasa dengan komuniti ini, komuniti itu, anda memiliki tahap fizikal yang mantap, mudahlah untuk anda melaksanakan tugas kelak. Yang ke-8, buat latihan simulasi temuduga tersebut. Anda perlu buat latihan dari, contohnya anda masuk ke dalam bilik temuduga tersebut, anda ketuk pintu, ketuk pintu 3 kali, tok tok tok, buka, jangan membelakangkan panel. Masuk, terus pergi ke tepi pintu, tutup, tak payah tengok, pintu tu memang akan tertutup, begitu juga. Jadi pandang panel, senyum, senyum dulu, lepas tu pegang kat sini, selamat pagi tuan, selamat pagi puan, dengan nada yang yakin. Lepas tu anda bawa dokumen, beri dokumen 2 tangan. Rujuk tips dalam video-video yang sebelum ini. Amalkan teknik SUPERMATT, SUPERMATT, ada dalam video yang saya kongsikan sebelum ini. Anda berlatih bagaimana anda nak memulakan pengenalan diri itu. Buat latihan berkali-kali, cara anda duduk, cara anda bangun, cara anda ambil dokumen, cara anda keluar daripada bilik temuduga tersebut, dan cara anda mengucapkan terima kasih tuan, puan. Sebelum anda keluar dari bilik temuduga tersebut, itu pun anda kena buat latihan juga. Lihat, tonton video-video tips yang saya kongsikan sebelum ini. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Dan bagi sesiapa yang telah subscribe, terima kasih banyak. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe, silakan tekan butang subscribe di bawah yang berwarna merah dan tekan tombol loceng supaya anda dapat mengikuti semua video baharu yang akan saya naikkan. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.